Salam sejahtera. Bersama kami dalam sesi podcast pada kali ini, saya Fawaz, saya Adi, dan saya Muhammad Syamil Irfan. Pada malam ini kami akan berbincang dalam podcast yang bertajuk China dan India sebagai kuasa ekonomi baharu dunia. Jadi untuk makluman Syamil dan Adi, China dan India dikenali sebagai negara super power masa depan. Aish, bukan Malaysia ni super power. Ni kita nak tahu pada malam ni, daripada sesi podcast kita pada malam ini. China dan India ni sebenarnya dikenali sebagai negara super power pada masa depan dalam ekonomi kedua dunia, dalam ekonomi dunia. Ui, maju je India dengan China ni. Malaysia dah maju, pun China dan India lagi maju lah. Itulah Hani pun kita tahu. Jadi kedua-dua negara ini, China dan India ini, memainkan peranan sebagai pengeluar, pesaing dan menyediakan tenaga manusia yang handal. Kedua-dua negara ini juga membentuk kembali ekonomi dunia. Jadi kedua-dua negara ini, India dan China ini, mendorong kepada kegelisahan dan perdebatan mengenai persaingan global Amerika dan negara-negara maju di masa depan. Di Amerika, jadi dia pun dia pun rasa risau lah. Risau sebab China dan India ni mereka akan menggempakkan ekonomi, mendominasi ekonomi dunia. Jadi saudara Adi, sila ulaskan sedikit. Okey. Jadi kalau kita tengok, China bangkit sebagai kuasa baru ekonomi dunia yang menjana perdagangan global. Macam kita tengok sekarang ni kan, kat Shopee ke, kat mana-mana lah, mesti ada dari mainland China. Maksudnya China ni dia dah keluarkan banyak produk kan. Patutlah saya setiap hari pergi kat Shopee China je. Saya cari Malaysia tapi benda mahal. Saya pergi kat China. Okey, lepas tu China juga mampu menghasilkan barangan pada skala besar dengan harga yang murah dan berdaya saing. Malahan China mesti menjadi destinasi pelaburan kepada para pelabur asing. Kadar pertumbuhan ekonomi China juga melonjak pada kadar 10.2%. Uish, banyak lah. 10, bukan sikit, 10%. Satu kan dua, 10 terus ni. Sebab itulah China merupakan kuasa ekonomi keempat terbesar di dunia yang dianggarkan bernilai RM48 trilion. Ui, kadang yang tu boleh beli 10 rumah pun cukup tu. Betul lah. Okey, jadi saudara Syamil, saya berikan sedikit berkaitan dengan ekonomi China ni. Bagaimana dia meningkat? Kami nak tahu ni malam ni. Macam mana China ni meningkat nak? Ya. China ni, ekonomi China dia boleh meningkat ni sebabnya dia ni memang berkembang pesat sejak zaman pemerintahan Deng Xiaoping. Itu daripada 1979 lagi. Lama dah. Tak lahir lagi, je lahir berempat. Lepas tu ekonomi China ni juga, dia sistem ekonomi dia ni berteraskan pasaran bebas. Maksudnya siapa-siapa je nak memasukkan market dia dalam China ni boleh. Orang kata tak ada syarat dalam market, tak lah orang kata. Macam negara-negara lain nak pelabur boleh lah. Boleh, senang je. Lepas tu perkembangan pesat pun berlaku lah disebabkan munculnya kapitalis China. Maksudnya munculnya kapitalis China ni makin pesat lah, makin maju lah ekonomi China ni. Jadi saya rasa antara sebab juga macam mana ekonomi China ni boleh bangkit, boleh berkembang dengan maju ni adalah yang pertama saya rasa dengan munculnya perusahaan asing. Macam mana perusahaan asing? Saya rasa asing macam mana? munculnya perusahaan asing ni maknanya bila China ni dia banyak mewujudkan kilang-kilang untuk mengeluarkan barang botol, mesin basuh, kereta, sebab sendiri. Jadi kita beli barang kan, kita tengoklah make in China. Jadi Tata ni pun made in China. Tata Casey, Sikat ni semua daripada made in China. Jadi mereka ni tidak cukup pekerja untuk kerja di dalam kilang-kilang ni. Jadi Sebab tu dah ada orang asing. jadi mereka ni munculnya perusahaan asing. Jadi itu antara sebab kebangkitan ekonomi. Sebab dunia yang sebenarnya dia pun melaburkan kepada ekonomi kita. Hebat lah China. Batu adik kan. Apa lagi sebab kebangkitan ekonomi China ni? Ada sebab lain dia. Fabric export. Tahu tak fabric dia apa? Dia orang kata nak senang faham kain lah kan. Kain. Kita tanyalah perusahaan-perusahaan kain yang baju-baju kat Malaysia ni. Kalau kita tanya kan, kat mana dapat kain ni? Kebanyakan daripada mereka ni confirm cakapnya daripada China. Sebab apa? Antara sebab dia sebab apa? Murah. Lepas tu senang nak dapat. Sebab banyak kat sana kan. Betul fabric
sebab ada tulis di sini ekspor fabrik China bersedia mencapai 65 bilion. Menjelang tiga. Baru ni ya tahun lepas. Ni trilion ni bilion pula. Memang kaya China. Permintaan global yang besar untuk tekstil berkualiti tinggi dan mampu milik memacu pertumbuhan ini kerana China terus meningkatkan kedudukannya sebagai pengekspor fabrik terkemuka dunia. Tentang Malaysia pun ekspor fabrik ni daripada China. Satu kan, benda yang paling penting untuk kita nak kebangkitan ekonomi ni mesti tak lain tak bukan kita kena makmur dengan pengguna. Maksudnya contoh walaupun China tu keluarkan banyak barang sekali, contoh dalam masa satu masa tu boleh keluarkan 1000 helai kain. Tapi kalau kualiti tak jaga, dia tak mesra pengguna, tak boleh juga. Tapi nak cakap betapa hebatnya China ni sebab dia jaga kualiti dia, so mesra pengguna tu. Kualiti tu penting, bukannya Kuantiti. Jadi saya rasa sebab yang terakhir macam mana? Ada lagi. Ada lagi. Sebab apa kebangkitan ekonomi China ni boleh meletup sampai merisaukan US dan sebagainya. Sebab China ni dia mengamalkan konsep bursa saham dan syarikat saham. Bursa. Bursa ni, dia dalam bursa ni ataupun dikelilingi sebagai satu tempat lah, satu kawasan yang di mana dalam bursa ni ada orang yang menjual dan membeli saham. Dah lah buat duit kat situ. Jadi sebab itulah ekonomi China boleh bangkit sebab adanya bursa saham dan syarikat saham. Jadi kita pergi kepada seterusnya, iaitu huraian lagi tentang bagaimana ekonomi China ni boleh bangkit. Jadi macam mana saudara Adi? Jadi kita tengok kat sini kebangkitan ekonomi China ni disokong oleh Parti Komunis China, itu PKC lah. Komunis ni orang baik pun ada kan? Itu bergantung pada zaman. Jadi kat sini dia kata 1979 hingga 1990. Waktu tu mungkin zaman dah semakin Zaman nenek mama kita semua. Ada dah jauh dulu sangat kan. Mungkin orang kata makin boleh lah. Zaman baru nak maju orang kata. Lepas tu pembangunan KDNK China adalah sekitar 9.6%. Apa KDNK? Keluaran dalam negara kasar. Kepimpinan China telah mereformasikan ekonominya pada tahun 1978 dan mewujudkan sistem pasaran bebas. Bebas tadi kata macam mana? Maknanya dia macam mana? Maksudnya kalau Malaysia ke India ke Brazil ke nak masuk ekspor barang depan ke negara China tu dibolehkan. Tak ada syariat terlampau strict. Okey, seterusnya China ni boleh bangkit sebabnya pelabur asing tu membawa masuk modal ke China dalam bentuk foreign direct investment FDI. Maksudnya negara-negara lain dia datang kepada negara China, dia invest pada negara China sendiri. Jadi bila mana China guna invest tu sendiri, bila guna sampai balik balik pulang modal tu, jadi sama-sama lah negara lain dapat kelebihan, negara China lagilah banyak kelebihan. Maksudnya orang kata FDI ni mungkin negara-negara lain buat juga, tapi kat sini dikata China merupakan FDI terbesar kat dunia ni. Maksudnya orang kata China ni paling banyak terima pelaburan daripada negara-negara lain. Lagi besar daripada Malaysia. Tak pelik lah ekonomi China ni orang kata berkembang kan. Sebab dia kata terbesar di dunia. Jadi kita dah tahu sebab, kita dah tahu apa macam mana peningkatan ekonomi China. Jadi kita mungkin kita boleh pergi dengan lebih lanjut, apakah itu faktor perkembangan ekonomi China ni? Sebab apakah benda-benda yang menyebabkan perkembangan ekonomi China? Jadi saya boleh pergi kepada, mungkin ada benda yang nak dikupas dahulu. Macam kita tahu lah, China ni kan negara yang antara yang terbesar kan. Jadi semestinya lah dia ni mempunyai tanah yang luas dengan bentuk muka bumi serta iklim yang pelbagai. Maksudnya dengan tanah yang luas dengan iklim yang banyak, ada musim panas, musim semua tu. Jadi banyak benda dia boleh buat. Banyak benda dia boleh investkan, boleh buatkan produk supaya satu penduduk dekat dunia ni boleh guna produk China. Sebab jadi kita boleh buat apa-apa saja dengan tanah yang ada di negeri China. Betul. Maksudnya kita nak pertanian boleh, kita nak buat dari segi mekanikal pun boleh, elektrikal pun boleh, saintis pun boleh, semua boleh. negara ke tiga terbesar. Besar juga. Saya kan Malaysia nombor 1. Malaysia ni kecil lah. Kalau tak kat map mana Malaysia tu. Cari Malaysia. Jadi antara itu sebab pertama lah, faktor yang pertama. Jadi saya rasa faktor yang kedua adalah China ni mengamalkan konsep pintu terbuka. Pada China ni dia tidak mengira warna kulit, dia tidak mengira bangsa, jenis rambut dan sebagainya. Siapa saja yang ingin mengekspor dengan mengimport barang, senang kata macam lah, siapa yang nak berjaya, siapa yang berusaha dia boleh ekspor jabatan, dia boleh berjaya sama-sama. Boleh
mengamalkan ekonomi dengan China, China dia open. Dia tak kisah siapa saja nak cuba ekspor, nak jual barang, dia terima, dan dia pun akan menjual barang ke negara lain. Jadi itu antara sebab ekonomi China ni berkembang. Adik, apakah ada lagi ke adik? Saya nak sentuh isu tentang lombok emas, boleh? Boleh. Jadi lombok emas dekat sini dia kata China dianggap lombok emas dan tawaran harga yang rendah kerana kebesarkan kegiatan. Jadi bila dia kata China ni dah berkembang pesat dengan orang kata kilangnya, orang kata industri China ni dah berkembang pesat. Jadi dia kata China ni lombok emas. Lombok maksudnya emas ni banyak kat China. Jadi kat sini negara-negara luar ni dapat import emas daripada China ni dengan harga yang murah lah. Contoh bayangkan Pak, casing ni ada sikit tapi ramai orang nak beli. Jadi kita kenalah jual mahal. Betul. Barang sikit. Jadi kalau kat China ni dia kata lombok emas banyak. Jadi tak salah untuk kita jual dengan harga yang murah. Lepas tu saya nak cakap kan, Ada lagi China ni dia cepat maju juga sebab dia banyak melabur. Kita selalu dengar supaya negara kita melabur, tapi sebenarnya negara China ni dulu lagi banyak melabur pada negara kita. Maksudnya usahawan China ni dia banyak melabur ke negara asing. Sebab itulah kita sekarang kat Malaysia, entah kereta ke, baju kita ke, seluar kita ke, barang-barang perumahan kita ke, entah semua tu ekspor daripada China sebenarnya. Lepas tu ada lagi tu Fawaz. Saya rasa ada kot, sebab semua benda ni takkan berlaku tanpa adanya tenaga buruh. Pekerja dia lah. Pekerja dia lah, mana kalau ada tanah yang luas ke, dia nak buat pelaburan ke, semua mesti ada pekerja. Dan pekerja dia pula, dia bukannya buka kepada rakyat China, tapi dia menawarkan tenaga buruh di mana dia melabur. Orang asing ni boleh untuk mendirikan kilang di negara itu. Jadi kita akan pergi kepada negara seterusnya. Orang kata saingan lah pada negara China ni. Ada saingan juga. Ada saingan. US dah target dah 2 negara ni. Tahu ke dia? Itu negara tak lain bukan ialah India. India. Okay, jadi saya akan bacakan sedikit latar belakang India lah. Okay, jadi India ni adalah sebuah negara di Asia yang memiliki kepadatan penduduk kedua tertinggi di dunia, juga negara ketujuh terbesar berdasarkan ukuran wilayah geografi. Lepas tu, latar belakang seterusnya ni, India ni adalah negara yang lekat dengan sistem demokrasi liberal terbesar seperti kekuatan tentera terbesar dan pemilikan senjata nuklear. Dia ni mahal. Nampak tak macam mana dia tackle kemajuan dia tu? Lepas tu, ekonomi terbesar keempat dari segi ekonomi lah. Ekonomi terbesar keempat dunia dalam produk nasional bruto PDB. Yang diukur dari segi daya beli ataupun purchasing power parity PPP, pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Maksudnya orang kata permintaan banyak, orang yang beli banyak, maksudnya lah maju. Jadilah Fawaz, kenapa India ni sebagai penguasa ekonomi dunia? Sebab India ni, saudara adik dan Syamil, dia ada tenaga kerja sebanyak 509.3 juta. Itu daripada 60% daripadanya bekerja dalam bidang pertanian dan industri berkaitan 28% dalam bidang perkhidmatan. Manakala 12% pula dalam bidang perindustrian. Daripada 100 tu 60 saja untuk pertanian. Maksudnya orang kata aspek terbesar India ni ialah pertanian lah. Lepas tu, India ni juga dia mengamalkan aktiviti pertanian lah, macam saudara Fawaz bagi tahu tadi, sebagai sumber utama. Contohnya untuk diorang jana beras, gandum, biji minyak, kapas, rami, teh, tebu dan ubi tentang. Jadi sektor pertanian ni lah membentuk sebanyak 28% KDNK, manakala sektor perkhidmatan 54% dan perindustrian 18%. Macam tu. Sikit je dia banyak kepada pertanian lah. Jadi India ni menjalankan perindustrian utama, iaitu pembuatan kereta, kimia, simen, perkakas elektronik. Ada kereta keluar dari India ni? Ada. Kalau kat Malaysia saya macam tak pernah dengar. Ada. Tapi kalau kat luar Malaysia ada? Mungkin ada. Jadi India ni dia ada satu kereta keluar India yang dipilih sebagai kereta termurah dalam dunia lah. Yang bernama kereta Tata Nano. Maksudnya walaupun kita tak mengenali kereta India, tapi sebenarnya dia ada sebagai kereta yang murah. Dia dihasilkan oleh syarikat India, yang mana kereta ini direkam untuk mampu milik. Ya, dia turun
turut mengekspor tekstil. Maksudnya bukan China je yang keluarkan kain. India pun ada juga. Dia berlawan dua ni. Bersaing. Barang kemas, hasil kejuruteraan, manakala minyak mentah, cekera, baja dan juga benda ialah import utama. Maksudnya yang utama daripada import, daripada ambil import kan, ialah minyak mentah. Lepas tu korang tengah bincang-bincang ni kan. Tahu tak apa faktor kemunculan kuasa baru ekonomi dunia ni ialah India? Saya tak tahu lah. Tak tahu. Ini nak hafal sikit lah. Yang pertama ialah mempunyai sumber alam. Maksudnya India ni kaya dengan hasil sumber asli seperti bauksit, keramik, arang, biji besi, batu kapur, petroleum dan biji timah. Mana tadi sepanjang kita dengar tadi kan, memang India ni orang kata perfect lah. Dari segi pertanian pun ada, elektronik pun ada, dari segi petroleum, bauksit semua pun ada. Hebat. Lepas tu India ni juga kaya dengan hasil tanaman. Kita tak jelas sikit, berkandung kapas, biji minyak dan teh. Lepas tu kesemua hasil sumber tersebut membawa kepada peningkatan ekonomi India. Orang kata India ni selagi ada peluang, selagi boleh mencuba benda tu, dia buat. Itulah maju. Tapi saya rasa semua tu takkan terjadi tanpa adanya tenaga kerja yang aman. Sama dengan China tadi. Sama dengan China tadi. Yang paling penting lah ni. Ya, betul. Jadi India ni dengan 1.3 bilion penduduk adalah gergasi Asia Selatan dengan jumlah penduduk kedua ramai selepas China. Mana China ramai lagi lah. Jadi nombor dua. Dari segi orang kata kedudukan. Jadi China nombor satu, India nombor dua. Jadi India ni adalah negara kedua terpadat di dunia dan sebanyak 65% penduduknya berumur 35 tahun. Iaitu India ni mempunyai tenaga kerja yang paling aktif lah. Yang akan mendorong perubahan dalam 2 hingga 3 dekad akan datang. Jadi saya rasa takkan tidak habis sampai situ. Saya rasa ada lagi. Hebat. Penglibatan dalam perindustrian. Macam dia kata, benda pertanian ni macam mana? Bila orang kata pertanian dah tinggi, benda-benda yang dia tanam mesti kita kena proses kan. Jadi itulah dinamakan yang bidang industri. Jadi perindustrian utama negara ini ialah pembuatan kereta macam yang dikatakan tadi kan. Itu simen, bahan kimia dan perkakas elektronik. Seterusnya pemprosesan makanan yang banyak dihasilkan rentetan sumber alam yang berbuah macam tadi kan. Macam sumber-sumber alam yang terdapat di India ni, dia proses untuk hasilkan makanan pula. Jadi nak dieksport ke negara-negara lain. Lepas tu penghasilan jentera, perlombongan petroleum, keluli, kelengkapan dan pengangkutan serta tekstil macam ni. Jadi apa kesan bila orang kata dah ada faktor kemunculan ekonomi, mesti ada kesan dia. Nak kesan pula. Apa kesan dia? Apa kesan kau buat? Saya dulu lagi. Jadi kesan yang pertama adalah buruh daripada India ni akan membantu Malaysia dengan memberikan tenaga kerja yang banyak dengan keadaan kuasa rendah. Jadi kesan kedua, saya rasa masih tak tahu lah kesan kedua. Lepas tu kan kita nak tahu juga minyak sawit yang diimport dari Malaysia ke India juga merupakan kesan perdagangan dalam ekonomi yang kian meningkat. Maksudnya minyak sawit daripada Malaysia ni pun dia ekspor juga ke India. Sama-sama lah kita maju, takkan nak maju seorang-seorang, kita maju sama-sama. Kesan yang ketiga ialah pelaburan yang besar untuk projek-projek infrastruktur. Maksudnya disediakan kemudahan lah untuk meningkatkan infrastruktur macam jalan-jalan, Selain itu saya rasa dia pun mungkin meningkatkan juga hubungan diplomatik antara India dan Malaysia. Yalah, bila India dah tadi punya rakyat untuk Malaysia, mesti hubungan diplomatik buat kata orang terjalin kan. Terakhir memberi keuntungan kepada negara-negara Asia. Maksudnya bukan India saja dapat untung, kita pun dapat untung, semua dapat untung. Lepas tu kan, orang ada orang kata India ni lagi berupaya untuk menandingi China. Betul. Jadi kita nak tengok apa aspek apa yang di. Saya rasa dia boleh menandingi China dengan gabungan kerjasama antara China dan India ni akan mewujudkan pandu ekonomi yang lebih besar dan mantap. Wajib apa lagi? Yang kedua, India ialah sebuah negara yang demokrasi serta mengamalkan sistem pasaran yang membolehkannya menjadi negara pengembang Amerika Syarikat. Lepas itu India ni pula banyak mengekspor berbagai hasil macam tadi dah saya cakap kan, seperti pertanian, logam, permata dan bahan kimia ke Amerika Syarikat. Dan saya rasa ada lagi lah bahawa Saya rasa Amerika Syarikat ni juga merupakan salah satu negara yang menjadi
rakan perdagangan utama ialah India yang telah mengeksport banyak peralatan seperti tadi lah. Jadi India ni dia hubungan baik dia dengan Amerika Syarikat. Jadi kita dah tengok orang kata China ekonomi maju macam mana, India punya macam mana kan. Jadi rasanya sampai di sini Dua negara je. Okey, dua sahaja lah. Sebab ni pun tengok macam masa tu dah mengejar kita kan. Yes. Jadi setelah sampai ke penghujung kita punya sesi podcast, Jadi saya harap ilmu yang saya sampaikan mengenai China dan India sebagai kuasa ekonomi baru dunia ni membuka mata kita tentang macam mana ataupun apakah faktor untuk kita menjadikan sesebuah negara itu ialah negara yang maju dari segi ekonominya. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Okey. Sekian. Terima kasih.